Maliaki bab 1. Inilah pernyataan ilahi yang difirmankan Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu bertanya, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun demikian, Yakub kukasihi, tetapi Esau kubenci. Pergunungannya telah kujadikan tandus, dan harta pusakanya telah kuserahkan kepada serigala gurun. Apabila Edom berkata, sememangnya kami sudah hancur, tetapi kami akan kembali membangunkan reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan alam semesta, mereka boleh mendirikan, tetapi aku akan meruntuhkannya. Mereka akan disebut daerah kefasikan, dan kaum yang dimurkai Tuhan untuk selama-lamanya. Matamu akan melihatnya sendiri, dan kamu akan berkata, Maha besar Tuhan sampai di luar negeri Israel. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Kalau aku ini bapa, di manakah rasa hormatmu kepadaku? Kalau aku ini tuan, di manakah rasa takutmu kepadaku? Demikianlah firman Tuhan, alam semesta, kepada kamu, wahai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu bertanya, bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu mempersembahkan santapan persembahan yang cemar di atas mazbahku. Lalu kamu bertanya lagi, bagaimanakah kami mencemari engkau? Dengan berfikir, meja Tuhan boleh dihina. Apabila kamu mempersembahkan haiwan yang buta sebagai korban, bukankah itu kejahatan? Apabila kamu mempersembahkan haiwan yang tempang dan sakit, bukankah itu kejahatan? Cobalah persembahkannya kepada pembesarmu. Adakah dia akan berkenan kepadamu atau sudi menerima engkau? Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Sekarang, mohonkanlah belas kasihan Allah, supaya Dia mengasihani kita. Hal ini terjadi akibat perbuatanmu sendiri. Sudikah Dia terima seorang daripada kalangan kamu? Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Baiknya kalau ada seorang antara kamu yang mahu menutup pintu, supaya kamu tidak menyalakan api di atas mazbahku dengan sewenang-wenangnya, aku tidak suka kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan daripada tanganmu. Sungguh, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Di setiap tempat dipersembahkan dupa bagi namaku, dan juga persembahan yang tahir, kerana namaku besar di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Tetapi kamu mencemarinya dengan berfikir, meja Tuhan itu cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihina. Kamu berkata, alangkah susahnya, dan kamu mendengus, meremeh-temehkan hal yang berat. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Kamu membawa haiwan rampasan, haiwan yang tempang, dan haiwan yang sakit sebagai persembahan. Akankah kuperkenan menerimanya daripada tanganmu? Demikianlah firman Tuhan. Terkutuklah si penipu yang menazarkan seekor haiwan jantan daripada kawanan ternaknya, tetapi kemudian mempersembahkan hewan yang cacat kepada Tuhan. Kerana aku ini Raja yang besar. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Dan namaku ditakuti di antara bangsa. Maliaki bab 2. Sekarang, wahai para imam, perintah ini adalah untuk kamu. Jika kamu tidak mendengar dan jika kamu tidak memperhatikannya demi memuliakan namaku, demikianlah firman Tuhan alam semesta, maka aku akan menimpakan kutukan atasmu
dan akan mengutuk mana-mana berkat yang kamu terima. Malahan sekarang ini pun, aku memang telah mengutuk berkat-Mu, kerana kamu tidak mengambil berat terhadapnya. Sesungguhnya, aku akan mencela keturunan-Mu dan menghamburkan najis, malah kotoran daripada korban hari-hari perayaan kamu, ke muka-Mu, lalu kamu akan dibuang bersama-samanya. Maka kamu tahu bahwa aku telah mengirimkan perintah ini kepadamu, agar perjanjianku dengan Lewi tetap berkuat kuasa. Demikianlah firman Tuhan, alam semesta. Perjanjianku dengan dia ialah perjanjian kehidupan dan kedamaian. Semua itu kukurniakan kepadanya, supaya dia takut. Lalu dia pun takut kepadaku, dan gentar terhadap aku, dan memuliakan namaku. Pengajaran yang benar ada di mulutnya, dan kecurangan tidak didapati pada bibirnya. Dia mengikuti aku dalam kedamaian dan kejujuran, serta membuat ramai orang berpaling daripada kemungkaran mereka. Sememangnya, bibir imam patut memelihara ilmu pengetahuan, dan orang pun patut mencari pengajaran daripada mulutnya, kerana dialah utusan Tuhan alam semesta. Tetapi kamu telah menyimpang daripada jalan. Kamu telah menyebabkan tersandungnya ramai orang dalam hal hukum, dan kamu telah melenyapkan nilai perjanjian dengan Lewi itu. Demikianlah firman Tuhan, alam semesta. Maka aku telah menjadikan kamu hina dan rendah di hadapan seluruh umat ini, kerana kamu tidak memelihara jalan-jalanku, tetapi bersikap berat sebelah dalam hal-hal hukum. Bukankah kita semua sebapa? Bukankah Allah yang Esa yang menciptakan kita? Mengapakah kita saling mengkhianati dengan menista perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat, kekejian dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Kerana Yehuda telah menista tempat suci yang dikasihi Tuhan dan menjadi suami kepada anak perempuan penyembah Tuhan asing. Tuhan akan menyentak sesiapa sahaja yang berbuat demikian daripada kemah-kemah Yakub, sekalipun dia membawa persembahan kepada Tuhan alam semesta. Inilah lagi satu hal yang kamu lakukan. Kamu meliputi mazbat Tuhan dengan air mata, tangisan, dan rintihan, kerana dia tidak lagi mengendahkan persembahanmu dan tidak berkenan menerimanya daripada tanganmu. Kamu bertanya, "Mengapakah demikian?" Kerana Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri yang kau kawin pada masa mudamu. Engkau telah mengkhianatinya, padahal dialah teman hidupmu dan istrimu berasaskan ikrar. Bukankah Allah menjadikan mereka satu, jiwa dan roh mereka miliknya? Apakah yang dicarinya? Dia mencari keturunan yang salih. Oleh sebab itu, jagalah dirimu, dan janganlah ada antara kamu yang mengkhianati istri dari masa mudamu. Aku membenci perceraian. Demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menjadikan tindakan ganas sebagai pakaiannya. Demikianlah firman Tuhan, alam semesta. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dan jangan berkhianat. Kamu membuat Tuhan muak dengan perkataanmu, tetapi kamu masih bertanya, "Bagaimanakah kami membuat dia muak?" Dengan berkata, "Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada merekalah dia berkenan." Atau, "Di manakah Allah yang maha adil itu?" Maliaki bab 3. Lihat, aku menghantar utusanku, dan dia akan menyediakan jalan bagiku. Kemudian dengan tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan hadir di bait sucinya. Lalu utusan perjanjian yang kamu kehendaki itu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, alam semesta. Akan tetapi, siapakah yang mampu bertahan menghadapi hari kedatangannya? Siapakah yang dapat bertahan ketika dia menampakkan diri? Kerana dia bagaikan api pemurni logam dan sabun tukang cuci. Dia akan mengambil tempatnya sebagai orang yang memurnikan dan membersihkan perak. Lalu dia
akan menyucikan Bani Lewi serta memurnikan mereka seperti emas dan perak, sehingga mereka menjadi orang yang membawa persembahan yang benar kepada Tuhan. Kemudian, barulah persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan Tuhan seperti pada zaman dahulu, seperti pada tahun-tahun yang silam. Aku akan hampiri untuk menghakimi kamu. Dengan pantas aku akan bersaksi terhadap para ahli sihir dan terhadap para penzina, terhadap orang yang bersumpah dusta, terhadap orang yang menindas pekerja upahan, balu, dan anak yatim, serta terhadap orang yang menafikan hak para pendatang, tanpa sebarang rasa takut kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, alam semesta. Aku, Tuhan, dan aku kekal tidak berubah. Maka kamu, wahai Bani Yakub, tidak dibinasakan. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang daripada ketetapanku dan tidak memegangnya dengan teguh. Kembalilah kepadaku, agar aku akan kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, alam semesta. Tetapi kamu bertanya, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Sanggupkah manusia merompak Allah? Namun demikian, kamu merompak aku. Tetapi kamu bertanya, bagaimanakah kami merompak engkau? Dalam hal persembahan 1/10 dan persembahan khusus, kamu dikutuk atas sebab kamu merompak aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan 1/10 kamu ke dalam perbendaharaan, supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini. Firman Tuhan, alam semesta. Adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai tiada tempat yang memadai menampungnya? Lalu bagi pihak kamu, aku akan mencelah segala hama pemusnah, sehingga hama itu tidak memusnahkan hasil tanahmu. Pokok anggurmu di ladang tidak akan menggugurkan buah sebelum tiba masanya. Demikianlah firman Tuhan, alam semesta. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, karena kamu akan menjadi negeri kesukaan. Demikianlah firman Tuhan, alam semesta. Keras dan angkuh kata-katamu terhadap aku. Firman Tuhan. Tetapi kamu bertanya, bagaimanakah kata-kata kami keras dan angkuh terhadap engkau? Kamu berkata, sia-sia sahaja beribadat kepada Allah. Apa untungnya kita mentaati dan melaksanakan kewajiban kita terhadapnya, dan berjalan seperti orang yang berkabung di hadapan Tuhan alam semesta? Sekarang kita menyebut orang yang angkuh sebagai orang yang berbahagia. Ya, orang yang melakukan kefasikan hidup makmur. Bahkan mereka selamat juga setelah menguji Allah. Kemudian orang yang takut kepada Tuhan berbicara antara satu sama lain. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Lalu sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang yang takut kepada Tuhan dan yang memuliakan namanya. Mereka akan menjadi milikku. Firman Tuhan, alam semesta. Pada waktu aku membuat mereka menjadi harta kesayanganku, aku akan menyayangi mereka seperti seseorang menyayangi anaknya yang menuruti perintahnya. Maka kamu akan kembali melihat perbezaan antara orang benar dengan orang yang fasik, antara orang yang beribadat kepada Allah dengan orang yang tidak beribadat kepadanya. Maliaki bab 4. Sesungguhnya hari itu akan datang, menyala-nyala seperti relau. Semua orang yang angkuh dan setiap orang yang melakukan kefasikan akan menjadi seperti tunggul jerami. Hari yang mendatang itu akan menghanguskan mereka. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Tanpa meninggalkan akar dan cabang. Tetapi bagi kamu yang takut kepada namaku, matahari yang penuh perbenaran akan terbit
dengan membawa kesembuhan pada sayapnya. Sebagaimana anak lembu dari kandangnya, kamu akan keluar sambil melompat-lompat. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Pada hari aku bertindak itu, mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Ingatlah hukum Taurat, yaitu segala ketetapan dan peraturan yang diperuntukkan bagi semua orang Israel, yang kusampaikan melalui hambaku Musa di Horeb. Sesungguhnya aku akan mengutus kepadamu Nabi Elia sebelum tiba hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Dan dia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anak mereka, dan hati anak-anak kepada bapa mereka, supaya aku tidak datang dan mengazabkan bumi dengan kemusnahan yang mutlak.